Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Lee dan juga rakan-rakan. Jadi hari ini saya Nada Tok Adawiyah dan pasangan saya Nur Badrina Batrisha akan membentangkan berkenaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi subjek SJHK 3063. Untuk tugasan ini kami dikehendaki untuk membina atau menghasilkan dua bahan multimedia sejarah. Dan sebelum itu kami telah menghasilkan dua bahan multimedia iaitu bahan multimedia audiobook dan juga permainan cari kata. Yang pertama kita lihat dulu cara penggunaannya iaitu manual penggunaan bagi audiobook. Yang pertama, pautan akan diberikan kepada pengguna. Yang kedua, pengguna akan mengakses terus ke audiobook tersebut. Kemudian, pengguna boleh memilih sama ada ingin memainkan audio ataupun tidak. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk kepada pengguna yang tidak tahu membaca, mereka boleh menggunakan audio ini untuk mendengar cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah terdapat butang seterusnya atau butang kembali bagi beralih ke muka surat seterusnya atau muka surat sebelumnya. Seterusnya kita lihat pula manual penggunaan permainan cari kata. Yang pertama, pengguna akan diberikan pautan untuk mengakses permainan cari kata. Yang kedua, pengguna boleh terus main permainan tersebut. Seterusnya, kita beralih pula kepada kepentingan penerapan EKNS dalam kurikulum sejarah. Baik, kepentingan penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik adalah bagi memupuk nilai murni dalam diri murid-murid supaya mampu melahirkan model insan yang mantap dari segi sahsiah dan menjadi masyarakat yang memiliki kepribadian terpuji. Seterusnya kita lihat pula bagaimana sumber teknologi media ini yang dirancang ini dapat menimbulkan EKNS dalam kalangan murid. Kita lihat terlebih dahulu bahan multimedia yang pertama iaitu audiobook. Baik, melalui teknologi media yang telah dihasilkan iaitu audiobook ini, murid akan mempelajari tentang cerita rakyat yang merupakan warisan sejak dahulu lagi yang bertepatan dengan DSKP sejarah tahun 6. Standard kandungannya ialah 11.1 kaum di Malaysia dan standard pembelajaran 11.1.1 menguraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat di Malaysia. Misalnya cerita rakyat yang bertajuk Puteri Satubong dan Puteri Sejinjang. Berdasarkan bahan teknologi yang dihasilkan ini dapat memupuk elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam diri murid-murid seperti perasaan kekitaan untuk membentuk sikap sepunya dan kebersamaan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Misalnya melalui cerita rakyat Legenda Puteri Santubong dan Sejinjang, ini akan menyematkan lagi nilai saling hormat menghormati dan impaknya murid akan menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya dan agama masyarakat sekeliling. Seterusnya kita lihat pula bahan multimedia yang kedua iaitu permainan cari kata. Melalui teknologi media yang telah kami hasilkan ini iaitu permainan cari kata, murid dapat mengenal nama pejuang-pejuang tanah air kerana tanah air negara kita yang bertepatan dengan DSKP sejarah tahun 5, tajuk 7, Perjuangan Kemerdekaan Negara. Iaitu standard kandungannya 7.2 perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan dan standard pembelajaran 7.2.1 menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Contohnya Rentap, Dosaid dan juga Datuk Bahaman dan sebagainya. Berdasarkan bahan teknologi yang dihasilkan ini dapat memupuk elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam diri murid-murid seperti perkongsian sejarah untuk mengetahui dan memahami sejarah pembentukan negara. Misalnya melalui permainan cari kata ini,
murid dapat mengetahui nama-nama tokoh perjuangan tanah air. Jadi impaknya murid akan mengambil iktibar kesan penjajahan ke atas negara dan menghayati peristiwa kemerdekaan negara. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Badrina, dipersilakan. Baiklah, saya akan membentangkan kekuatan dan kelemahan sumber daya teknologi, pengajaran dan pembelajaran sejarah yang dipilih bagi meningkatkan ciri-ciri profesionalisme guru. Yang pertama, audiobook. Kelemahannya, penggunaan animasi yang agak terhad kerana hanya boleh memuat naik 200 MB iaitu 200 MB sahaja. Dan seterusnya kekuatan. Kekuatan penggunaan bervariasi warna dalam audiobook. Terdapat banyak warna yang kami gunakan dalam audiobook tersebut. Yang kedua, buku ini masih boleh digunakan walaupun murid tidak tahu membaca. Hal ini demikian kerana terdapat audio dalam buku. Baiklah, dalam buku tersebut terdapat audio dan murid-murid boleh tekan sama ada mereka ingin mendengar audio ataupun tutup audio sekiranya mereka tidak mahu dengar audio. Dan satu kelebihan lagi adalah kami menggunakan audio kami sendiri untuk membaca buku tersebut. Jadi kami tidak menggunakan audio orang lain dan jadi ia bersifat autentik lah. Terusnya permainan cari kata. Kelemahannya yang pertama, tidak mempunyai pelbagai warna, hanya putih, hitam putih saja. Baiklah, seterusnya permainannya agak membosankan sebab dia tidak terlalu mencabar. Dan seterusnya kita lihat pula kekuatan dapat dimain oleh setiap peringkat umur. Sama ada dewasa, kanak-kanak, semua boleh main sebab permainan tersebut mudah. Dan yang kedua, mudah untuk dimainkan sebab hanya perlu cari nama-nama tokoh di bawah tu dan kita hanya carilah dekat atas tu dan dah macam tu je, dah siap. Baiklah, seterusnya kita akan melihat cara penggunaan ni. Yang pertama, ini adalah cari kata. Cari kata. Terdapat macam tokoh-tokoh pejuang dekat bawah ni, nama-nama mereka. Dan dekat atas ni kita akan carilah nama-nama tokoh tersebut. Contohnya ni Abdul Rahman Haji Limbong dekat sini, dekat tepi ni. Jadi murid-murid akan gariskan dan macam tu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula cerita rakyat Putih Santubong. Okey. Baiklah. Okay. Sebentar. Okey. Sebentar. Kita akan ni. Dan ini adalah permulaannya. Ini adalah muka hadapan untuk cerita rakyat Putih Santubong dan Putih Sejinjang. Maksudnya ini adalah dia punya halaman hadapan. Ini seterusnya. Dan ini adalah butang ataupun butanglah untuk murid ataupun pengguna sama ada mereka ingin ada audio ataupun tidak. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ialah dua orang puteri Dewa Kayangan yang mempunyai paras rupa dan kecantikan yang tiada bermain di bibir, bergurau dan bersenda tidak lekang daripada keduanya. Mereka sentiasa sepakat dan sekiranya murid-murid tidak mahu audio ini dimainkan, mereka hanya boleh tekan dan dia akan berhenti. Tekan sekali lagi butang tu dan berhentilah. Macam tu. Okay, kami bertujuan kami membuat ada audio ni dan sebagainya. Ini adalah untuk murid-murid yang tidak tahu membaca. Mereka boleh buka audio ni dan ikut audio tu membaca buku ni lah. Macam tu lah. Kalau macam contohnya dia orang macam masih terangkat-rangkat nak membaca. Dia orang daripada audio ni juga dia orang boleh belajar membaca dan mendengar. Ya, begitu. Seterusnya. Kita akan lihat ini adalah penilaian yang kami dah buat dan kami dah edarkanlah kepada pengguna. Sekejap. Baiklah, ini merupakan borang keberkesanan yang telah kami edarkan.
Secara keseluruhannya, pengguna-pengguna bersetuju bahawa media pengajaran pembelajaran yang dihasilkan menarik minat murid untuk belajar. Apabila dilihat dan diteliti, seramai 14 responden ini memberikan maklum malas yang memberangsangkan. Seperti berikutlah. Dan mereka juga bersetuju bahawa bahan multimedia yang kami hasilkan ini adalah berkesan. Sekian, terima kasih.